perbelanjaan melebihi daripada pendapatan. So maka itu yang berlakunya isu-isu rasuah dalam negara kita. Rasuah ni isunya berasal dari grassroots, isu daripada bawah, sebab kalau kita lihat segi ekonomi sekarang ni, dari segi ekonomi negara kita, ekonomi pekerja sekarang ni, ini agak tertekan dari segi kos-kos yang ada dalam negara kita. Saya nampak dari segi itu lebih menyumbang kepada berlakunya rasuah, maknanya perbelanjaan melebihi daripada pendapatan. So maka itu yang berlakunya isu-isu rasuah dalam negara kita. Dan bagi pihak saya nampak sewajarnya pihak kerajaan kena memperhalusi, kena perketatkan. Kita ada Akta Rasuah kan 2009. Kita ada program inisiatif rasuah dibuat di dalam negara kita. Tetapi yang kita lihat di segi kesedaran pekerja, kesedaran majikan terhadap rasuah ni kurang diwar-warkan. Jadi maka itulah kita lihat rasuah ni macam jadi perkara biasa dalam kita punya masyarakat. Kalau isu rasuah ni dah jadi amalan, dah jadi macam isu biasa dalam masyarakat kita. Jadi anak-anak kita atau graduan-graduan yang ada dalam IPT ataupun di pihak sekolah tu sebenarnya kalau betul-betul kita untuk membuat satu program kesedaran bagi tentang rasuah ni, ia perlu datang dari bawah dulu. Maka kata orang Melayu mestilah ada gantung buluh daripada rebung dia. So maka itu kena ada silibus-silibus di persekolahan ataupun di paling kurang-kurang pun kena ada di IPT. So maknanya kita tahu bila graduan yang masuk ke dalam alam pekerjaan, maka itu mereka tahu apa itu rasuah, bagaimana itu rasuah berlaku. Sekarang ni kita tahu rasuah yang bagi adalah bagi rasuah, yang terima adalah rasuah. Tapi kita lupa bahawa rasuah ni yang mengarah pun rasuah juga, dan banyak sekali kita lihat rasuah dari segi orang tak perasan adalah rasuah bodek-membodek ni yang berlaku dalam mana-mana sektor yang ada. So saya rasa itu memang hakikat realiti yang berlaku dalam negara kita. Sebab macam dalam industri kerja mana-mana pun, of course kena bodek bos kan. Sekarang ni kan, ataupun bos nak bodek bos lagi. Jadi technically kita nampak rasuah tu berlaku dari segi itu, dan itu tidak ada dalam akta. Tidak ada dalam akta, dalam isu yang ada adalah beri, yang menerima dan yang memberi. Tapi orang yang mengarah barulah ada pindaan baru-baru ni kan, pindaan akta SPM 17A. Itu pun ramai yang tak tahu apa itu pindaan akta yang dibuat. Perubahan yang kita lihat sebenarnya ia bermula daripada orang kata pihak pengurusan, majikan atau pihak kerajaan. Maksudnya kita boleh ada such as banyak orang kata akta-akta ataupun macam-macam benda kita boleh buatlah, SOP lah, prosedur. Tetapi yang saya lihat, yang saya nampak, kita perlu ada penguasaan, enforcement tu perlu dibuat. Dalam contoh saya sekarang ni kita berada dalam dunia 4.0. So kita contoh macam baru-baru ni kerajaan melalui KXM mewujudkan satu apps, application untuk wages gaji, mana-mana pekerja yang tidak dibayar gaji, lewat bayar gaji boleh buat aduan. Dan baru ni pun Kementerian Sumber Malaysia dapat satu aduan tentang bekerja di rumah kan. So saya ambil contoh tu. Maka itu dalam zaman 4.0 ni, industri ni, IT ni sepatutnya kita boleh gunakan kuasakan dari segi whistleblowing kepada semua, majikan ke, kan, kerajaan ke, pekerja ke. So maknanya kalau ada media-media, sebab nak tunggu orang tu buat satu pekerja tu buat laporan, takut kan, takut benda tu bocor. Tapi kalau dalam sistem media yang ada hari ini, so maknanya itu kerajaan boleh mewujudkan satu sistem macam apps kan, untuk memulihkan pekerja-pekerja atau rakyat untuk membuat aduan lebih mudah. Jadi itu kalau dilaksanakan, saya lihat itu boleh membantu kerajaan dan juga majikan ataupun mana-mana pihak yang boleh yang ingin melihat bahawa amalan rasuah ini diperangi habis-habisan. Kasus kerja ni sebenarnya kita banyak memberi awareness, kesedaran kepada kita yang ahli-ahli kita lah. Dan saya lihat macam saya kata tadi, isu sedang kesedaran ni perlu diwujudkan, perlu diadakan. So di dalam mana-mana majikan bagi saya lah, sepatutnya dia akan ada khusus induksi tu. Induksi pekerja yang masuk kerja. So induksi, jadi dalam induksi ni tidak mengira pekerja tu pihak pengurusan ke, pegawai ke, kerani ke kan, ataupun pekerja PAR kan. So induksi yang dibuat tu baik di peringkat penjawat awam, baik di peringkat pekerja-pekerja swasta tu, maka itu dalam induksi tu mesti diterapkan satu silibus pengajaran tentang rasuah. Apa itu rasuah? Bagaimana rasuah untuk kita
memanggil rasuah. Bagaimana pula yang berkaitan dengan akta tentang rasuah ini. Jadi sedikit banyak awareness ni, kesadaran yang dibuat ni, orang kata akan memberi satu kesedaran kepada semua pekerja yang mahu semua nak kerja, nak bekerja tu kan. Saya nampak itu medium yang paling baiklah untuk dibuat kepada pekerja-pekerja yang baru masuk kerja lah.